Selalunya, bila kita cakap pasal AI atau kecerdasan buatan, kita terus terbayang syarikat teknologi besar kan? Tapi pernah tak kita terfikir yang AI ni sebenarnya boleh mengubah terus cara sekolah kita diuruskan? Bukan dalam bilik darjah, tapi di belakang tabir, di pejabat pentadbiran. Jom kita bedah siasat macam mana teknologi ni berpotensi membawa revolusi dalam pendidikan. Okey, ini dia perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula kita akan fahamkan dulu apa itu AI. Lepas tu, kita tengok apa yang ia boleh buat untuk sekolah, kita intai apa halangannya, bincang cara nak guna secara beretika. Dan akhir sekali, kita lihat apa langkah seterusnya. Cuba bayangkan sekejap, semua kerja-kerja kertas yang berlambak, masalah komunikasi, data pelajar yang bertimbun, pening kepala kan? Persoalannya, boleh ke AI ni jadi hero yang kita tunggu-tunggu? Boleh ke ia tolong selesaikan semua ni supaya para pendidik kita boleh fokus pada apa yang paling penting sekali? Okey, sebelum kita sembang lebih dalam, jom kita fahamkan dulu apa benda AI ni sebenarnya. Jangan risau, saya takkan guna bahasa teknikal yang pening-pening, kita akan fokus pada konsep asasnya sahaja. Senang cerita, AI ni bila kita ajar mesin untuk fikir dan buat keputusan macam manusia. Sebenarnya, kita guna AI ni hari-hari tanpa sedar pun. Contoh paling senang, penapis spam dalam email anda tu. Itulah AI yang tengah buat kerja, tapis semua email sampah untuk anda. Lepas tu, ada pula pembelajaran mesin atau ML. Anggaplah ia macam enjin utama untuk kebanyakan AI sekarang. Daripada kita bagi arahan satu persatu pada mesin, kita cuma swap dia dengan banyak data. Lepas tu, kita biarkan dia belajar sendiri, corak-corak yang ada dan buat keputusan. Dan ini analogi paling best nak faham benda ni. Ia macam budak kecil belajar daripada pengalaman. Macam mana dia belajar jalan? Dengan cuba dan jatuh kan? Macam itulah sistem ML ni. Makin banyak data dia proses, makin pandailah dia. Dia belajar daripada pengalaman. Dan sekarang, kita ada Gen AI. Ini memang satu lompatan yang sangat besar. AI jenis ni bukan setakat faham data, tapi ia boleh cipta benda baru terus. Ia boleh tolong draftkan email, rangka laporan prestasi pelajar, malah boleh hasilkan image. Inilah teknologi yang tengah hangat diperkatakan di mana-mana sekarang. Jadi, sekarang kita dah faham sikit-sikit asasnya. Jom kita masuk bab yang paling menarik. Macam mana semua teknologi ni boleh digunakan untuk menjadikan pentadbiran sekolah kita lebih mantap? Ada 4 peluang besar kat sini. 1. Automasi. Cuba bayangkan, laporan atau minit mesyuarat siap secara automatik. Best kan? 2. Penterjemahan. Tiada lagi masalah bahasa antara guru, pelajar dan ibu bapa. 3. Analisis data. Kita boleh faham betul-betul apa yang setiap pelajar perlukan. Dan 4. Chatbot. Boleh jawab soalan-soalan biasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi, apa matlamat utama semua ni? Sebenarnya bukan nak jadi cekap semata-mata. Tujuannya adalah untuk kurangkan kerja-kerja pentadbiran yang leceh tu, supaya cikgu-cikgu kita ada lebih banyak masa dan tenaga untuk fokus pada benda yang paling penting, para pelajar itu sendiri. Okey, semua ni kedengaran hebat kan? Tapi, macam biasalah, bila ada teknologi baru, perjalanannya tak selalunya lancar. Jom kita tengok apa cabaran-cabaran sebenar yang perlu kita hadapi. Ada 4 isu besar. Pertama, kualiti data. Kalau data yang kita bagi tu sampah, keputusan yang AI bagi pun akan jadi sampah. Kedua, kemahiran digital. Cikgu-cikgu dan staf kena ada latihan untuk guna benda ni dengan betul. Ketiga, kos. Teknologi canggih macam ni bukan murah. Dan yang terakhir, isu equity. Kita kena pastikan sekolah bandar dengan sekolah luar bandar tak makin jauh jurang perbezaannya. Nampak tak jurangnya kat sini? Harapan kita nak guna data untuk buat keputusan yang lebih bijak. Itu impiannya. Tapi realitinya, kalau data kita berterabur atau tak lengkap, impian tu tak akan jadi kenyataan. Macam orang selalu cakap dalam dunia data, garbage in, garbage out. Dan bila kita bercakap pasal data pelajar, pasal masa depan pendidikan, kita tak boleh lari daripada isu etika. Ini sangat-sangat penting. Kalau kita nak laksanakan AI, kita kena lakukannya dengan betul dari mula lagi. Ada 3 tonggak utama yang kita kena pegang. 1. Ketelusan. Maksudnya, kita kena faham macam mana AI itu buat keputusan. Ia tak boleh jadi macam kotak hitam yang misteri. 2. Keadilan. Sistem tu mesti adil, tak boleh berat sebelah pada mana-mana kumpulan pelajar. Dan 3. Accountability. Kalau ada silap, kita kena tahu siapa yang bertanggungjawab. Dan jawapannya mestilah manusia, bukan mesin. Kenapa semua ni penting sangat? Sebab matlamat utama pendidikan ialah untuk memberi peluang yang sama rata untuk semua orang.
Teknologi sepatutnya jadi alat untuk bantu kita capai matlamat tu, bukan jadi penghalang baharu yang mewujudkan lagi banyak ketidaksamaan. Inilah caranya kita membina kepercayaan. Baiklah, kita dah faham konsep, kita dah nampak potensi, cabaran dan isu etika. Jadi, apa lepas ni? Macam mana kita nak mulakan semua ini secara praktikal di sekolah-sekolah kita? Jadi, macam mana nak mula? Ada 3 benda praktikal yang kita boleh buat. Pertama, berikan latihan yang meluas untuk semua cikgu dan staf. Kedua, jangan takut untuk mencuba. Mula dengan alatan AI yang ringkas untuk kerja-kerja kecil dulu. Dan ketiga, sentiasa audit data kita. Pastikan data tu betul, bersih dan digunakan dengan cara yang betul. Ini bukan kerja sekali buat ya, tapi satu proses yang berterusan. Jadi, sebagai penutup, persoalannya bukan lagi kalau AI akan datang ke sekolah. Persoalannya ialah bila dan ia akan tiba. Persoalan yang lebih besar untuk kita semua, tak kira kita pendidik, ibu bapa atau pembuat dasar ialah adakah kita sudah bersedia untuk menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan, secara beretika dan yang paling penting, sentiasa meletakkan kepentingan para pelajar di tempat pertama.